Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran matematik tahun 2. Okey, topik kita pada hari ini ialah macam mana kita nak sebut dan tulis waktu. Okey, nak tahu cara-cara dia macam mana? Okey, jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Stay tune, stay safe. Check it out. Okey, sekarang kita lihat pada standard kandungan 5.1 waktu dalam jam dan minit. Manakala untuk standard pembelajaran 5.1.2 menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit. Dan lagi satu 5.1.3 menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya. Okey, rujukan yang kita akan guna pada hari ini ialah buku teks Matematik Jilid 2. Boleh rujuk pada muka surat 42 dan muka surat 44. Okey, mari kita belajar yang pertama, sebut waktu. Macam kita nak sebut waktu. Okey, mari kita lihat beberapa contoh. Kita akan belajar yang mula-mula sebut waktu pada jam analog. Macam kita dah belajar sebelum ni, jam analog ialah jam yang ada menggunakan jarum. Okey, jarum pendek, jarum jam, jarum panjang, jarum minit. Mari kita tengok macam mana cara nak baca waktu pada jam analog. Okey, ini jam analog. Okey, kita tengok yang pertama. Lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Okey, jarum jam ialah jarum yang pendek. Dia tunjuk dekat sini nombor 9. Okey, sebab apa cikgu tulis 9 walaupun dia tunjuk tengah-tengah? Sebab dia tak sampai lagi nombor yang sebelah atas. Jadi kita kena ambil nombor yang sebelum dia, iaitu nombor 9. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat jarum minit. Bacaan minit ikut gandaan 5 setiap nombor. Okey, kita dah belajar sebelum ni sebab di antara nombor tu dia ada 5 senggatan. Okey, satu senggatan 5 minit, jadi 5 senggatan sama dengan 5 minit. Jadi kita akan tahulah kalau tunjuk 1 dia akan baca 5, kalau tunjuk 2 dia akan baca 10, kalau tunjuk 3 dia akan baca 15, kalau tunjuk 4 dia akan baca 20, kalau tunjuk 5 dia akan baca 25, kalau tunjuk 6 dia akan baca 30, kalau tunjuk 7 dia akan baca 35, kalau tunjuk 8 dia akan baca 40, kalau tunjuk 9 dia akan baca 45, kalau tunjuk 10 dia akan baca 50, kalau tunjuk 11 dia akan tunjuk 55. Okey, yang ketiga, sekiranya jarum minit tunjuk 12, dia akan jadi sifar-sifar, bukan 60. Okey, macam mana nanti kita akan tengok macam mana. Kita akan sebut 60. Dia tak ada 60. Dia last kali waktu dia mesti untuk minit dia sampai 59. Bila untuk yang 60 tu dia akan jadi sifar-sifar. Jadi kita tengok waktu yang ditunjukkan oleh jam analog yang di sebelah ni. Kita tengok jarum pendek dia tunjuk nombor 9. Jadi kita akan baca dia pukul 9. Manakala jarum panjang dia tunjuk 6, kita akan baca dia 30. Jadi jawapan dia untuk waktu jam analog yang di sebelah ni ialah pukul 9.30. Mesti kita letak perkataan pukul. Nak tahu waktu dia mesti ada pukul 9.30. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Cara baca jam analog. Okey, cikgu share lagi sekali cara nak baca dia. Okey, yang pertama lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Contoh dalam soalan ni dia tunjuk nombor 11. Okey, nombor 11. Okey, yang kedua lihat jarum minit, bacaan minit ikut gandaan 5 setiap nombor. Okey, ingat kalau tunjuk 1 dia ada 5, 5, 10 dan seterusnya. Sebab antara nombor tu dia ada 5 senggatan. 5 senggatan sama dengan 5 minit. Sekiranya jarum minit tunjuk 12, ia akan jadi sifar-sifar bukan 60. Okey, kita dah tahu tadi. Cuma contoh kita belum nampak, tak apa. Sekarang waktu yang ditunjukkan di sebelah ni, okey, waktu dia jarum pendek tunjuk nombor 11, manakala jarum panjang dia tunjuk nombor 1. Jadi waktu yang tepat kita akan tulis dia sebagai pukul 11. Okey, untuk minit kita akan tulis 5 minit. Okey, pukul 11 5 minit. Okey, kalau nombor yang berada di antara 12 hingga 10 tu, kalau dia tulis 1 kita akan sebut minit, 9 dia akan jadi minit. Itu saja yang ada perkataan minit di hujung. Pukul 11 5 minit. Okey, kita teruskan. Yang seterusnya, okey, lagi sekali cikgu ulang, lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Yang kedua, lihat jarum minit, bacaan minit ikut gandaan 5 setiap nombor. Sekiranya jarum minit tunjuk 12, ia akan jadi sifar-sifar bukan 60. Okey, sekarang kita tengok
jarum pendek atau jarum jam dia tunjuk nombor 5. Okey, manakala jarum panjang dia tunjuk nombor 12. Ini yang cikgu cakap tadi. Kalau dia tunjuk nombor 12, dia akan jadi sifar-sifar bukan 60. Jadi waktu yang tepat kita nak tulis kat sini macam mana? Kita tulis pukul 5. Itu saja kita tulis. Tak payah sifar-sifar, tak payah cakap, tak payah tulis. Dia jadi pukul 5. Macam orang tengok jam. Okey, kalau tunjuk kat 12 tu. Okey, kan kamu cakap pukul 5 sifar-sifar cikgu. Tak ada kan? Dia akan cakap pukul 5. Yang sifar-sifar tu tak perlu kita sebut. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Okey. Lagi sekali cikgu urang cara nak baca waktu pada jam analog. Lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Yang kedua, lihat jarum minit. Bacaan minit kau kena 5 setiap nombor. Sekiranya jarum jam menunjukkan 12, ia akan jadi sifar-sifar bukannya 60. Ingat, kita mesti tengok jarum jam dulu, iaitu jarum yang pendek. Baru kita tengok jarum minit, iaitu jarum yang panjang. Sekarang kita tengok waktu pada jam analog yang sebelah ni ialah, okey, jarum pendek tunjuk nombor 5. Walaupun dia tunjuk kat sebelah tengah, di antara 5 pergi 6. Tapi kita tak boleh ambil nombor 6 sebab dia tak sampai lagi. Jadi kita kena turun sikit, kita ambil nombor 5. Manakala jarum panjang dia tunjuk pada nombor 8. Kita dah ingat tadi. Kalau 1 dia 5, 2 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35. Jadi 8 sama dengan 40. Jadi jawapan waktu yang tepat untuk jam analog yang sebelah ni ialah pukul 5.40. Okey, tak ada minit kat ujung. Dia ada minit tadi nombor 1 sampai 9 je ada minit ujung. Kalau 40 dia tak ada. Terus pukul 5.40. Okey, kita teruskan contoh yang seterusnya. Okey, ini satu cara baca dia lagi sekali. Cikgu ingat, cikgu akan ulang-ulang supaya kita akan ingat sampai bila-bila. Okey, yang pertama lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Yang kedua, lihat jarum minit, bacaan minit ikut ganda 5 setiap nombor. Sekiranya jarum jam tunjuk 12, yang jadi sifar-sifar bukannya 60. Cikgu akan ulang banyak kali cara baca jam analog ni. Kita ingat, mesti mula pada jarum jam dulu, iaitu jarum yang pendek, baru kita baca pada jarum yang panjang, iaitu jarum minit. Jadi waktu untuk jam analog yang di sebelah ni, kita tengok jarum pendek tunjuk nombor 7, manakala jarum panjang dia tunjuk nombor 3. Okey, kalau jarum jam 7, kita baca 7 lah. Kalau jarum minit, dia tunjuk 3, kita jangan baca 3. Kita akan kira 5-5. Jadi, bila 1 dia akan jadi 5, 2 jadi 10, jadi 3 akan jadi 15. Jadi, waktu yang tepat untuk jam analog ini ialah pukul 7.15. Ataupun, kita boleh baca dia sebagai pukul 7 suku. Pukul 7 suku. Sebab apa? Sebelum ni kita dah tahu, iaitu 15 minit dia sama dengan suku jam. Kadang-kadang kita tanya, pukul berapa sekarang? 1 suku, 2 suku. Macam ni contoh 7 suku. Boleh lah. 7 suku tu maksud dia 7.15. Okey, boleh. Dua-dua boleh, kita boleh pakai, kita boleh guna. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok jam analog yang seterusnya. Cikgu ulang lagi sekali cara dia baca. Lihat jarum jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Yang kedua, kita lihat jarum minit. Bacaan minit ikut ganda 5 setiap nombor. Kena jarum minit tunjuk 12, dia jadi sifar-sifar bukan hanya 60. Sekarang kita tengok waktu pada jam analog ni. Okey, waktu dia berapa? Kita tengok jarum pendek, iaitu jarum jam, dia tunjuk pada nombor 4. Walaupun dia tunjuk tengah-tengah, tapi kita tak boleh ambil yang nombor 5 ni sebab dia tak sampai lagi. Jadi kita kena ke belakang sikit, kita ambil nombor 4. Manakala jarum panjang iaitu jarum minit tunjuk nombor 6. Jadi kita tak boleh baca 6. Minit mesti 555. Okey, jadi 1 dia sama dengan 5 minit, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, 5 sama dengan 25. Manakala 6 dia akan sama dengan 30. Jadi waktu yang paling tepat ialah pukul, okey, tengok jarum jam, pukul 4.30. Okey, nombor 6 tu akan jadi 30 untuk minit tadi. Tapi perkataan minit tak ada. Dia baca je pukul 4.30. Ataupun kita boleh baca dia sebagai pukul 4.30. Okey, 4.30. Sebab apa? 30 minit dia sama dengan setengah jam. Okey, mana-mana boleh kita nak pilih. Kalau dia tunjuk jarum panjang tu, dia tunjuk pada nombor 6, kita boleh baca 30 atau kita boleh caca dia pakai setengah. Kadang-kadang kamu cakap, balik pukul apa? Balik pukul 1.30. Okey, nak main bola pukul apa? Pukul 5.30. Maksudnya ada setengah tu maksud dia 30 lah. Okey, macam dalam gambar ni, macam dalam soalan ni, jam dia tunjuk pukul 4.30 ataupun kita boleh baca
sebagai pukul 4.30. Okey. Sekarang mari kita sebut waktu pada jam digital. Okey, jam digital jam yang guna nombor. Okey, macam kita nak baca dia. Okey. Kita kenal dulu jam digital tu, cara nak baca. Okey, dua nombor di hadapan menunjukkan ruangan jam. Okey, manakala dua ruangan yang sebelah belakang itu menunjukkan ruangan minit. Okey, dekat tengah-tengah dia ada dua titik tu. Itu dia punya border atau tengah dia untuk bezakan ruangan jam dan ruangan minit. Okey, ruangan jam mesti ada dua digit lah. Satu, dua. Okey, ruangan minit pun ada dua digit. Kalau jadi 9 dia akan sifar 9 lah. Okey, biasanya kat jam digital macam itulah. Okey, kalau jadi pukul 11 dia akan jadi sifar-sifar. Dia takkan tulis 11 sifar 11 tak boleh. Kalau minit mesti ada dua nombor tu. Kalau 1 dia akan jadi sifar 1. Kalau 5 minit ada sifar 5. Kita akan tengok macam mana contoh-contoh dia. Okey, cara nak baca dia untuk jam digital. Yang pertama, lihat ruangan jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Okey, macam ni ruangan jam 11 kan. Mana kita baca 11 lah. Ikut je. Tak susah. Kalau dalam digital ni senang. Okey, yang kedua, lihat ruangan minit, sebut nombor yang tunjukkan. Okey, ruangan minit 2 yang di belakang ni nombor berapa ni? 36. Jadi kita sebutlah 36. Jadi jawapan dia kat sini, waktu dia pukul 11.36. Itu saja. Senang kan? Kita cuma baca je nombor yang ditunjukkan. Cuma kita tahu mana ruangan jam atau minit. Jangan keliru. Yang depan tu ruangan jam, yang belakang tu ruangan minit. Jangan tersilap. Okey, mari kita tengok beberapa contoh. Okey, jam digital. Okey, kita tengok sini pukul berapa atau sebut waktu dia pukul berapa. Okey, kita tengok ini ruangan jam. Okey, yang ni ruangan minit. Kita dah belajar tadi. Okey, cara dia, lihat ruangan jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Yang kedua, lihat ruangan minit, sebut nombor yang ditunjukkan. Jika sifar-sifar tak perlu sebut. Okey, macam mana cara dia? Kita tengok kat sini. Okey, ruangan jam nombor 12, jadi kita akan sebut pukul 12. Tetapi ruangan minit dia tunjuk sifar-sifar. Dia tunjuk kat sini, jika sifar-sifar tak perlu sebut. Jadi, cara sebut waktu dia yang paling tepat untuk jam digital ni ialah pukul 12. Itu saja, pukul 12. Habis. Sifar-sifar tak payah sebut. Okey, pukul 12. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita lihat pada waktu untuk jam digital yang seterusnya. Okey, kita kenal dulu ruangan jam. Okey, ruangan jam di sebelah hadapan. Okey, yang sebelah belakang, dua digit yang sebelah belakang itu menunjukkan ruangan minit. Okey, cara baca dia macam mana? Yang pertama, lihat bahagian jam, sebut nombor yang ditunjukkan. Okey, yang kedua, okey, lihat bahagian minit, sebut nombor yang ditunjukkan. Jika bahagian minit tu nombor dia sifar 1 hingga sifar 9, perlu tambah minit di hujung. Okey, macam kita nak buat, kita tengok kat sini. Okey, jadi waktu dia, okey, ruangan jam kita akan baca dia pukul 3. Tapi di ruangan minit dia sifar 7 kan. Kita dah bagi tahu tadi, kalau nombor tu dia antara sifar 1 hingga sifar 9, kita kena tambah minit di belakang. Jadi jawapan yang tepat untuk kita sebut waktu jam digital ni ialah pukul 3.7 minit. Kita tak boleh cakap pukul 3.7. Tak boleh. Dia untuk nombor sifar 1 hingga sifar 9 je ada perkataan minit di hujung. Jadi kat sini pukul 3.7 minit. Okey, sekarang kita akan belajar macam mana kita nak tulis waktu. Okey, dalam ada contoh beberapa jam, dia punya masa dia, waktu dia kita akan tulis di dalam perkataan dan juga di dalam angka. Kita nak tengok macam mana kita nak buat. Okey, ini dia tunjukkan. Okey, waktu yang pertama. Okey, jam yang pertama. Okey, dalam perkataan macam cikgu dah bagi tahu, kalau jam analog kita baca dulu jarum pendek, jarum jam, kemudian baru kita baca jarum yang panjang, itu jarum minit. Jadi kita tengok kat sini, jarum pendek atau jarum jam tunjuk nombor 5, jadi kita baca 5. Manakala jarum panjang, jarum minit tunjuk nombor 3. Jadi nombor 3 kita tak boleh baca 3. Kalau minit kita akan baca 555. Jadi kalau 1 dia akan jadi 5, 2 jadi 10, 3 akan jadi 15. Jadi dalam perkataan untuk waktu ini, waktu jam analog ni kita akan tulis macam ini. Kita akan tulis pukul 5.15. Okey, itu dalam perkataan. Kita akan eja satu-satu. Kita akan letak perkataan pukul. Ataupun macam kita dah belajar tadi, untuk nombor 15 kita boleh juga tulis dia sebagai pukul 5 suku. Sebab 15 minit sama dengan suku jam. Itu di dalam perkataan.
Sekiranya dalam angka, kita akan tulis dia sebagai, kita tulis nombor 5. Okey, 2 titik. Kita akan tulis 2 titik macam ni. Tulis nombor 15. Senang saja. Tahu kan? Cuma pastikan jangan tersilap untuk jarum minit lah. Ada yang mungkin tulis 5.2 sifar 3. Salah lah. Ingat, kalau untuk jarum minit atau jarum panjang, kita akan kira dia gandaan 5. 5, 10, 15, 20 sampai habis. Dia tunjuk kat mana. Kita tak boleh baca. Kalau yang baca straight tu, baca terus tu untuk jarum jam atau jarum pendek. Okey, itu yang pertama. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, dia punya waktu dia, jam analog dia. Okey, jarum pendek dia tunjuk nombor 2. Jarum panjang dia tunjuk nombor 10. Jadi, kalau jarum pendek nombor 2, kita akan baca 2. Tetapi kalau jarum minit dia tunjuk nombor 10, kita akan baca gandaan 5. Kita kira lah. 1 sama dengan 5, 2 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, 10 dia akan jadi 50. Jadi cara tulis waktu yang paling tepat dalam perkataan, kita akan tulis pukul 2.50. Okey, itu untuk dalam perkataan. Dalam angka kita akan tulis nombor 2, kemudian 2 titik macam tu, nombor 50. Senang je, dalam angka senang je. 2.50. Pastikan ada 2 titik yang dekat tengah tu, mesti kena tulis. Itu baru kita tahu dia menunjukkan waktu ataupun masa. Kalau tak ada titik 2 kat tengah tu, salah jawapan kamu semua. Rugilah. Okey, kita teruskan. Okey, waktu yang ketiga. Sekarang kita tengok pada jam ni, kita tengok dulu jarum pendek. Untuk jarum jam, dia tunjuk pada nombor 7. Okey, walaupun dekat tengah-tengah, tapi dia tak sampai nombor 8. Kita tak boleh ambil nombor 8. Jadi kita turun ke bawah, kita ambil nombor 7. Dan jarum panjang, dia tunjuk nombor 6. Jadi, untuk jarum minit, kita tak boleh baca 6. Salah lah. Untuk minit, kita akan baca dia gandaan 5. Okey, kita kira 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, 5 sama dengan 25, 6 dia akan jadi 30. Jadi cara nak tulis waktu dalam perkataan, kita akan tulis pukul 7.30. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai pukul 7.30. Sebab apa? Kita dah tahu kalau 30 minit dia bersamaan setengah jam. Dua-dua boleh, dua-dua pun betul. Jadi dalam itu dalam perkataan. Sekarang kita nak tengok dalam angka, kita akan tulislah. Tulis nombor 7, kemudian tulis titik 2 dan nombor 30. Okey, itu di dalam angka. Okey, kita tengok waktu atau masa yang seterusnya. Okey, kita lihat. Okey, kita baca dulu jarum pendek. Kemudian baru kita tengok jarum panjang. Jarum pendek, jarum jam, jarum panjang, jarum minit. Kita tengok jarum pendek dia tunjuk nombor 3. Manakala jarum panjang dia tunjuk nombor 12. Jadi, kalau jarum pendek, kita baca je 3 terus 3. Jarum minit, bila dia tunjuk nombor 12, kita dah belajar sebelum ni, kita tak boleh baca dia 60. Kalau 12, dia akan jadi sifar-sifar. Kalau sifar-sifar, macam mana kita nak tulis dia? Kita dah belajar tadi, sebentar tadi kita dah tengok. Okay, kita akan tulis dia macam ni, sebagai pukul 3. Dah habis. Kita jangan tulis sifar-sifar tu, jangan sebut pun. Sebut pun tak, jangan tulis. Jadi kita tulis saja pukul 3. Jadi dalam angka, kita akan tulis dia macam ini. Kita tulis nombor 3, kemudian 2 titik tu, baru kita tulis sifar-sifar. Itu dalam angka yang menunjukkan pukul 3. Okey, kita tengok waktu yang seterusnya. Okey, kita tengok dulu jarum pendek dia tunjuk nombor 4, kemudian jarum panjang dia tunjuk nombor 1. Okey, ingat untuk jarum minit mesti gandaan 5. Okey, kalau jarum pendek atau jarum jam, terus kita baca nombor yang sama. Jadi dekat sini dia akan jadi pukul 4.5 minit. Sebab apa cikgu dah bagi tahu tadi, kalau nombor yang berada 1 hingga 9 tu, dia kena tambah minit di hujung. Jadi jawapan macam inilah, pukul 4.5 minit. Itu dalam perkataan. Sekarang kita lihat pada dalam angka, kita akan tulis nombor 4. Okey, titik 2 macam tu, kemudian kita tulis sifar 5. Jadilah dia pukul 4.5 minit. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Segala soalan, ada yang tak faham, boleh terus pada cikgu ataupun tonton video ini berulang kali. Cikgu harap semua enjoy dengan sesi perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Stay safe, stay home. That's all for today. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.
Bye-bye. Jumpa lagi.